Podcast Seram bersama Ali Bosku. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, kita sambung podcast seram yang seterusnya. Terima kasih kerana sudi menunggu podcast seram saya. Yes, jadi ini podcast seram yang ke-13 guys. Oh, sudah agak banyak sudah. Lebih 13 sudah. Jadi, seperti biasa saya akan kongsikan beberapa kisah seram hanya untuk anda semua. Jadi saya mohon anda sharekan podcast seram ni kepada rakan-rakan yang lain. Dan jangan lupa tinggalkan komen sekiranya anda ingin memberi pendapat, anda ingin kongsikan cerita. Ya, jadi sokongan anda amat penting bagi saya untuk memperkembangkan lagi channel ini. Jadi jangan buang masa lagi, jom kita ke kisah seram yang pertama. Baiklah, kisah seram yang pertama dikongsi oleh Nur Alia melalui email kepada saya. Ceritanya bermula apabila Nur Alia ni, dia telah mendapat kabar bahawa ada keluarganya meninggal. Keluarga sebelah maknya. Keluarga maknya ni meninggal pada waktu malam. So, malam tu juga dikebumikan mayat keluarga maknya itulah. Jadi dia pun ikutlah, ya, pergi ke pengkebumian keluarga maknya tu. Dia tak tahu apa-apa lah, dia hanya ikut mak dia. Dan ketika tu dia cakap dia ikut keluarga dia sekitar jam 11.30. So memang biasanya kalau mayat adalah lebih baik dipercepatkan pengkebumiannya, ya, sebab menurut Al-Quran dan hadis, ya, mayat perlu dicepatkan kerana semakin lama dia di dunia, mayat tersebut makin terseksa. Jadi adalah lebih baik dipercepatkan pengkebumiannya. So begitulah keluarga mak sebelah si Alia ni lah. Dijadikan cerita, semasa dia pergi ikut mak dia, tiba-tiba dia mau terkencing. Dia macam yang aduh mau terkencing lah pula dekat kuburan ni. Tahu lah kuburan ni mana ada lampu kan, hanya orang menggunakan torchlight, gunakan handphone, lampu, dan ada beberapa mentol lah lampu yang dipakai, ya, lampu pakai bateri tu. So memang gelap lah. Jadi si Alia ni mau terkencing. Dia beritahunya, "Mak, aku mau terkencing ni, Mak." Dia cakap, tu dekat pondok sana tu ada tandas. Kau pergilah penanya. Aduh, dia cakap kan, "Mak tak berani, Mak kawan-kawan aku, Mak." Mana ada apa-apa juga. Mak cakap lah, "Kau pergi siaplah sendiri." Jadi oleh kerana di hujung-hujung sudah mau terkencing sudah. Jadi dia cakap, "Alamak, pedulilah situ lagi kapan orang mau terkencing sudah." Dia pun pergilah ke tandas yang ada di tempat perkuburan tu lah. So dia pun kencing, ya. Jadi biasalah kalau kita yang mau terkencing, yang tahan ni kan, memang lama kencing terkeluar banyak. Jadi dia pun yang dengan lama-lama kencing. Tiba-tiba guys, dia terdengar suara orang menangis di luar tandas, ya. Gitu kan. Dia cakap, siapa menangis? Dia sudah mulai risau. Dia tahu itu kawasan perkuburan. Jadi dia memang alamak, ya kan, siapa menangis pula ini. Jadi dia panggil mak dia, "Mak, oh mak." Tapi mamaknya mana lah dengar kan, mamaknya kan tengah pergi perkuburan dulu, ya, mengurus perkuburan kawan maknya tu, ya, keluarga maknya. Jadi dia yang sendiri dalam tandas, "Mak." Tapi tiada siapa yang menyaut. Dan suara menangis tu mendayu-dayu di luar tandas tu. Jadi dia cepat-cepat selesaikanlah dia kencing, ya. Kemudian dia buka pintu tandas tu kecil sikit. Dia tengok, ya, dalam hati macam mana ni, dia cakap suara menangis masih dengar, ya. Berdebar jantung dia, makin berdebar. Dia berdebar jantung dia, ya. Macam mana ni belinya, aku mau lari ke macam mana ni? Lari tersadung dengan batu-batu nisan ni. Nanti ada terantuk di batu nisan lagi sakit, dia cakap. Dia cakap. Jadi dia berfikir, suara menangis tu semakin lama semakin kuat. Jadi mau tidak mau, dia cakap, aku kena bergerak laju lah, dia cakap kan. Kalau aku diam di sini lagi teruk ni, cakap. Jadi dia kira 1, 2, 3, dia buka, dia keluar. Dan bila dia keluar, dia nampak ada seorang perempuan berbaju kurung merah, ya. Rambutnya panjang, tengah duduk berdekatan ada satu pokok cempaka.
dan tengah menangis. Tunduk gitu kan. Dia nampak je dia tergamam terus, ya. Sebab dia betul-betul nampak di depan matanya. Dia mau teriak sudah kaku. Mau baca doa pun kaku. Dia terkejut nampak benda tu, ya, menangis depan matanya dan tengah duduk di pokok cempaka. Semua tahulah pokok cempaka ni sentiasa ada di kawasan kuburan. Dia cuba pejam matanya. Ya, pejam matanya, dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Aku nak gerak cepat ni, aku nak gerak cepat ni, dia cakap. Ya, jadi dia buka matanya. Bila dia buka matanya, makhluk tu hilang. Dia tengok, hilang sudah, dia cakap. Ini peluang aku lari ni, dia cakap kan. Jadi dia cuba bergerak dengan laju. Bila dia bergerak dengan laju, suara menangis tu betul-betul ada berada di belakangnya. Dia cakap, benda tu ada di belakang. Jadi dia cuba bergerak laju lah pergi tempat pengkebumian keluarga maknya tu. Tapi itulah, kalau di kuburan ni kan batu nisan kita tidak nampak kan. Jadi berlingkar-lingkar. Walaupun nampak dekat je pengebumian, tapi dia takut, ya. Dia rasa macam jauh. Jadi dia cuba cepatkan jalan dia. Tapi benda tu, suara menangis tu semakin lama semakin kuat, ya. Betul-betul dia rasa di belakangnya. Tiba-tiba ada suara berbisik sebut namanya, Alia. Dan bila dia toleh ke belakang, benda tu, makhluk tu betul-betul di belakangnya. Terkejut dia dan berteriak. Berteriaklah dia, berteriak dan terus pengsan. Dan bila dia sedar, dia tengok mak dia. Mak dia tengah macam renjiskan air las. Dan ramailah orang-orang yang di situ terkejut dan tanyakan kepada si Alia, Kenapa kau ni? Dia cakap. Dan si Alia ceritakan segala-galanya, apa yang dia telah jumpa. Dan menurut orang kampung, apa yang dia nampak tu di kuburan tu adalah penunggu, ya, dan dipanggil sebagai Pontianak berbaju kurung merah. Memang terkenal sejak lama sudah di situ, dan kebetulan pula si Alia yang bertembung. Baiklah, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudari Connie melalui email kepada saya. Diceritakan rakan dia yang bernama Dia, telah melangsungkan perkahwinan dengan pasangannya di Kuala Penyu, Sabah. Siapa orang Sabah tahulah Kuala Penyu tu di mana. So dia dari Kota Kinabalu hendak ke perkahwinan kawannya. Jadi dia ikut boyfriendnya lah, ya, si Connie ni. Tapi boyfriendnya ni agak lambat sedikit lah sebab ada meeting. So majlis perkahwinan rakannya si dia ni memang berlangsung sampai waktu malam jugalah. Jadi tak kisahlah kalau diorang lambat pun, sebab malam pun boleh datang lagi. Jadi lebih kurang jam 5 petang begitulah, dia dengan si Connie ni dengan dia punya boyfriend bertolak dari Kota Kinabalu. So Kota Kinabalu ke Kuala Penyu memang agak lama, lebih kurang 2 jam kalau tidak silap saya lah, 2 jam setengah begitu. Jadi si boyfriend si Connie ni dia gunakan Waze untuk ke tempat perkahwinan rakannya si dia tu lah. So kalau malam memang agak sukar lah. Jadi diorang gunakan lokasi yang diletak di WhatsApp, diorang letaklah Waze. So ikutlah saja Waze tu. Jadi sampai saja dari satu Membakut, menuju ke Kuala Penyu tu, tiba-tiba Waze tu bawa satu laluan kampung. Jadi si boyfriend si Connie ni ikut sajalah, ya, walaupun si Connie ni pun tidak arif juga jalan di situ. Dan bila lalu jalan situ memang agak gelap, ya, kawasan kelapa sawit. Dan rumah pun dia jarang-jarang. Dia berselang satu, depan lagi baru ada satu. Lampu jalan memang agak sunyi lah. Jadi mereka pertama pasang lagu YouTube dari Kota Kinabalu lah kan, hanya connect di kereta. Tapi sampai di kawasan situ tidak ada line. Jadi sunyi lah, tidak ada lagu yang dipasang. Tiba-tiba si Connie ni, dia macam ekor-ekor matanya, dia nampak macam ada perempuan duduk di kerusi belakang, betul-betul di tempat pemanduan boyfriendnya. Macam boyfriendnya mandu begini kan, di belakang. Jadi dia hairan, dia macam terjeling, macam ada perempuan pula di belakang tempat duduk ni. Jadi si Connie ni dia toleh kan, tidak ada, yang hanya ada beg, durang siap lah beg. Jadi dia macam yang aku halusinasi kah atau macam mana. Jadi dia tengok pandang depan lagi lah, buat nak tahu. Boyfriendnya pun macam buat ya kan. Bila dia pandang depan,
sekali lagi dia nampak memang benda tu ada, tapi dia nak perhati begitu lah. Dia macam pandang dari ekor kan. Dan bila dia pandang, betul-betul benda tu, dia perempuan berbaju kurung putih, rambut panjang, duduk diam di belakang. Jadi dia nampak, dia macam cuba curi-curi pandang lah. Bila dia curi-curi pandang, dia tengok perempuan tu macam muda lagi. Ya, muda. Dia nampak muda. Dan jantungnya sudah macam tak tenteram sudah. Aduh, dia cakapkan apa pula benda ni. Mau kasih tahu ke boyfriendku ni. Tapi boyfriendnya macam buat tak tahulah. Jadilah hatinya kalau aku bagi tahu boyfriendku, kami dua-dua panik. Lain jadinya ni, dia cakapkan. Jadi dia buat tak tahu siap lah. Dia diam siap lah. Dan si Connie ni orang Kristian lah ya. Akhirnya sampailah dia ke tempat perkahwinan rakannya tu. Jadi rakannya cakap lah, kenapa lambat? Dia beritahu lah durang lambat sebab dorang ikut Wes ya, dan lalu jalan ni. Kemudian si Connie tu ceritalah yang dalam kereta tadi dia ternampak, dia cakapkan ya. Kemudian dia beritahu boyfriendnya rupanya memang tahu. Dia cakap, ya, aku pun ternampak melalui cermin belakang ada orang menumpang di kereta kita. Dia perempuan, samalah apa yang disebutnya tu. Jadi tidak silap lah apa yang disebutnya tu. Jadi rakannya si dia ni tanyalah, kamu lalu jalan mana? Dia bagi tahulah jalan yang lalu kelapa sawit. Jadi si dia cakap, belengah, kenapa kamu lalu situ? Belengah, memang situ banyak orang cerita kawasan tu keras. Jadi si Connie cakap, kami ikut location yang kau bagi saja. Jadi manalah tahu kan itu jalan keras pula. Dia beritahu kawannya lain kali, lepas ni kau jangan lalu ikut jalan tu, ikut jalan lain. Jadi mereka pun mengiyakan jugalah. Dan mereka masih takut lagi benda tu masih ada dalam kereta. Dan bila orang cek, memang sudah tidak ada lah. Jadi orang pun pulanglah semula ke kota Kinabalu. So boyfriendnya ni sekali lagi ikut Wes lah. Tapi diorang sudah tidak lalu jalan kelapa sawit tu. Ya, diorang ikut jalan yang utama lah. Jadi jalan utama. Jadi sampai satu masa ketika mereka hendak pulang ikut jalan-jalan, tiba-tiba Wes tu suruh belok kiri. Belok ke kiri. Dan kawasan tu sekali lagi dia macam kawasan jalan kampung. Jadi terkejut lah. Tidak kan ke kiri jalan begini kan. Tapi boyfriend ini bawa tak tahu, dia ikut saja. Sampai satu masa tiba-tiba boyfriend itu berhenti. Dia cakap, ayah, langsi mah. Nah, di situ ada satu papan tanda tapi tulisan Cina. Jadi nak nampak, dia nak faham lah apa tulisan Cina tu. Boyfriendnya dia faham. Dia ingat, boy, apa tu boy? Nanti saya ceritalah. Dia U-turn semula. U-turn, cuba cari jalan keluar. Orang jumpa semula jalan besar, orang ikut laluan seperti biasa. Kemudian dia tanya boyfriendnya, apa yang kau nampak? Dengan papan tanda tadi tu ditulis kuburan Cina baru. Gila kamu masuk situ. Jadi diorang teruskan perjalanan walaupun sudah macam ada tanda-tanda sudah. Tiba-tiba sekali lagi Wes tu bawa ke laluan yang pelik lagi. Jadi diorang terheran, kemana lagi ni dia cakapkan. Jadi sampai satu masa jalan menjadi gelap dan jalan yang pertama jadi aspal tu jadi jalan kampung. Dia cakap, kenapa jalan ni lain sudah ni? Boyfriend cakapkan, kita U-turn balik lah. Jadi diorang U-turn balik. Jadi si Connie ni cuba guna handphonenya, guna Waze-nya pula ya. Takut Waze boyfriendnya tu salah. Dan bila ikut Waze, si telefon si Connie sama juga, laluan yang sama digunakan. Dan Waze tu jadi bingung, dia U-turn, pusing semula. Jadi macam yang kenapa Waze ni begini? Dan sampai satu masa tiba-tiba Waze tu cakap, anda sampai ke destinasi, tapi destinasinya gelap. Dia cakap, kita sudah sampai KK, kenapa macam lain ni, kenapa gelap ni? Jadi KK ni satu bandaraya yang besar ya. Tiba-tiba durang pula sampai kawasan yang entah asing di mana. Kembang belu rumah boyfriendnya si Connie pun yang, boy, kemana ni kita ni boy? Diam dulu. Tiba-tiba orang nampak ada satu stesen minyak yang usang, yang sudah tidak ada orang ya. Si boy ni pun terkejut dengan, betul-betul dengan kita sudah berada di tempat yang lain ni. Jadi si boyfriend si Connie ni dia pusing, dia cuba cari jalan keluar. Terus ikut laluan yang sama, guna Waze lagi ya, walaupun Waze tu sort sudah tidak betul, orang ikut saja. Dan akhirnya jumpa jalan yang besar dan cuba cari stesen minyak yang terdekat. Dan akhirnya mereka jumpa stesen minyak yang sebenar lah. Dan si boyfriend si Connie ni pergi ke tandas dulu sebab tak tahan sudah dia mau terkencing. Dan bila mereka tanya dengan
pekerja stesen minyak tu memang orang bagi tahu ada kawasan di situ memang agak keras. Nasib baik dengan dia cakap kamu berjaya keluar dari kawasan tu. Sebab orang cakap stesen minyak yang usang memang tidak wujud di kawasan situ. Ya. Dan dia cakap stesen minyak yang kamu jumpa tu mungkin itu stesen minyak berhantu orang cakap. Jadi lepas tu pekerja stesen minyak tu cakap kamu ikut saja jalan besar ni, jangan ikut laluan waste yang bagi tu. Sebab untuk KK ni bilangnya terus saja ada tulisan papan tanda Kota Kinabalu, kamu ikut saja itu. Jadi boyfriend Chiko ni pun ikutlah saja papan tanda yang ada di tepi jalan dan akhirnya mereka selamat sampai di Kota Kinabalu. Baiklah, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh seorang pemuda yang bernama Azhar. Dia ni dapat kerja di sebuah negeri di Kuantan. So dia tinggal di sebuah rumah sewa bersama rakannya. Tapi rakannya tu hanya sebulan saja tinggal dengan dia dan terpaksa pindah kerana sudah berkeluarga. So tinggallah dia sendiri di rumah tu. So rumah sewa tu dia kalau macam malam dia macam panas ya, macam haba panas dari luar tu kan, dari luar tu. Jadi kalau malam akan jadi panas lah. Jadi bila panas dia tidak akan tidur di biliknya, dia akan tidur di ruang tamu. Di satu malam bila dia tidur di ruang tamu, dia terdengar macam ada bunyi orang bertukang. Tok 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 tok. Sedangkan di belakang rumahnya tu hutan. Tiada siapa. Jadi cakap, siapa bertukang sekitar jam 2-3 pagi ni kan, tak 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 orang berketuk-ketuk. Jadi dia jenguklah dari dapur. Bila dia jenguk, tidak ada orang. Tapi bunyi orang bertukang tu ada. Jadi dia pelik, mana bunyi orang bertukang. Tapi bunyi bertukang tu makin lama semakin kuat. Sampai dia rasa bunyi bertukang tu betul-betul di atas rumahnya. Tak 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 tak. Dia terus lari terus tempat tidurnya, dia berselimut dan baca doa. Dia baca doa 3 kul ayat kursi dan dia terlelap. Keesokan harinya begitu juga, dia berasa panas dalam biliknya, berhaba. Jadi dia sekali lagi tidur di ruang tamu. Dan bila dia buka pintu depan rumahnya, angin lah masuk, sejuk ya, angin malam ni kan. So baru dia tahu memang kawasan rumahnya ni kawasan laluan angin lah, dan di depan rumahnya ni ada padang. So dia buka pintu rumahnya tu, biliknya, dan dia tidurlah di ruang tamu sebab angin sejuk. Dan tiba-tiba semasa dia tengah-tengah tidur ya, tapi belum tidur betul lah, dia macam mamai-mamai. Tiba-tiba dia macam terhidu satu bau wangi. Dari mana bau wangi ni pula kan? Jadi dia cuba bangunlah, buka mata. Bila dia buka mata, tiba-tiba ada satu lembaga perempuan berdiri di depan pintunya. Terkejut dia, astagfirullahaladzim, dia cakapkan. Dia tahu benda tu Pontianak. Dia cakapkan, apa benda ni, dia cakapkan. Jadi dia tutup dengan selimut. Dia nampak macam bayang-bayang lah. Benda tu lalu menuju ke tempat dia masuk. Sebab dia buka pintu ya, dia lalu dan pergi ke tempatnya ya, dan dia dengarlah macam suara ada orang bernapas di luar selimut itu. Guys, jadi dia hanya baca doa banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, dan benda tu hilang begitu saja. Dan keesokan harinya dia sudah tutup pintu ya, tapi walaupun dia tutup pintu, dia masih ternampak kelibat benda tu berada di luar rumahnya ya, macam keluar di kanan kiri. Dia ketakutan guys. Sudah ada satu orang. Jadi semalaman dia tidak tertidur oleh kerana benda tu. Jadi dia pulang ke rumah, maknya perasan. Dia cakap, kau ni macam lain macam tau, dengan mukamu macam pucat, macam asyik marah-marah saja. Jadi mamaknya ni tahu yang si Azhar ni dia telah berlaku sesuatu dengan dia. Jadi dibawa pergi ke Darul Syifa untuk berubat. Dan bila jumpa ustaz cakap, baru tahu ustaz tu bagi tahu yang ada benda yang suka dengan dia. Benda tu terpikat sudah dengan dia. Jadi dia ingin berdamping dengan dia lah, si Azhar. Jadi ustaz tu bagi dia sebotol air lah, suruh dia renjis di rumahnya tu, baca doa lah, mudah-mudahan benda tu tidak mengganggu dia. Dan kalau boleh carilah rakan ya serumah untuk sewa sama-sama. Jadi mau nak mau dia paksa bekerja, paksa juga dia tinggal seorang di rumah tu, dan dia ikut jalan saran ustaz tu untuk taburkan air di depan rumahnya dan baca doa, mengaji
ya, dan akhirnya lama-lama benda tu sudah tidak kelihatan dan dia masih lagi tinggal di rumah tu bersendirian. Jadi guys, itulah dia kisah seram yang saya ingin kongsikan kali ini. Jadi bagaimana? Adakah kisah seram itu menyeramkan diri anda? Jadi kita akan berjumpa lagi di podcast seram yang akan datang. Jadi saya perlukan sokongan anda untuk kongsikan podcast seram ni kepada rakan-rakan yang lain. Share, komen, like. Kalau anda ingin kongsikan kisah seram, anda boleh email kepada saya, kepada Cikgu Alif 84@gmail.com. Kalau anda ada apa-apa cadangan, anda boleh tinggalkan komen di bawah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku. Assalamualaikum.